Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dan dalam cuti sekolah ataupun cuti hujung tahun atau bila-bila saja anda dapat kesempatan untuk cuti, kebanyakan kita kalau ada kemampuan terus nak bercuti atau melancong ke luar negara. Cuba kali ini kita fokuskan kepada percutian atau pelancongan dalam negara yang kita kenali sebagai pelancongan domestik. Dan saya bersama dengan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia seperti biasa, Datuk Nazim Johan. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Kita dah jadi regular kali ni. Jadi panggil, kita datang. Sebab penting ni, penting. Kepenggunaan sangat penting. Dalam apa aspek sekalipun. Kali ini kita cerita tentang pelancongan domestik lah. Dan apa isu yang dikaitkan. Dan cuba kita, sebelum kita berbincang lanjut bersama dengan Datuk Nazim, ada satu laporan khas yang disediakan oleh Faizal berkaitan dengan keistimewaan pelancong domestik kita sebagai rakyat Malaysia melancong dalam negara. Apa keistimewaan dan kelebihan yang kita dapat? Mari kita saksikan terlebih dahulu. Tersenarai sebagai negara ke-9 paling dilawati di dunia, tarikan pelancongan Malaysia sememangnya berada dalam grade A. Tempat-tempat pelancongan popular seperti Zoo Negara, Taman Negara, Taman Burung, Aquaria KLCC, Pulau Langkawi, Genting Highlands dan sebagainya menjadi kunjungan berharga kepada masyarakat tempatan dan pelancong asing. Pelancong tempatan menjadikan faktor keuangan, jarak dan masa serta tarikan istimewa di sesuatu kawasan antara sebab untuk melancong di dalam negara. Bagi memastikan tarikan pelancongan domestik berada pada tahap maksima, pelbagai usaha telah dibentuk oleh pemaju dan pengusaha sektor pelancongan domestik. Di antaranya dengan mengenakan harga masuk yang istimewa kepada pelancong tempatan. Zoo Negara merupakan antara tempat pelancongan yang menarik yang perlu dan harus dilawati di sekitar Kuala Lumpur. Dan mungkin ramai tidak tahu sebenarnya harga yang dikenakan untuk masuk adalah berbeza. Contohnya seperti untuk pengunjung tempatan, charge yang dikenakan adalah sebanyak RM25. Manakala charge yang dikenakan untuk pengunjung antarabangsa adalah sebanyak RM35. Menjadikan haiwan liar sebagai tarikan utamanya, Zoo Negara yang dibuka secara rasmi pada 1963 merancang pelbagai inisiatif bagi menarik lebih ramai pelancong tempatan ke sini setiap tahun. Zoo Negara yang mula memperkenalkan sistem harga khas buat pengguna MyCard sejak 2 tahun lalu menerima reaksi yang positif daripada pelancong tempatan. Menjadi habitat lebih daripada 400 spesies hidupan liar, Zoo Negara telah merekodkan pertambahan bilangan pengunjung yang memberangsangkan sehingga mencecah 1 juta pengunjung setahun. Di Taman Tasik Perdana, kebanyakan tempat yang menjadi tarikan pelancongan turut mempraktikkan bayaran masuk yang berbeza. Cas istimewa ini sebagai strategi untuk menarik lebih ramai pelancong tempatan berkunjung ke sini. Berkeluasan 101 hektar, tarikan utama di Taman Tasik Perdana seperti Taman Burung, Taman Rama-Rama dan Pelintiram Negara menetapkan harga yang berbeza kepada pelancong tempatan dan pelancong asing. Contohnya, Taman Burung hanya mengenakan bayaran sebanyak RM25 untuk pengunjung tempatan, manakala pelancong asing pula sebanyak RM48. Selaras dengan tarikan dan keunikan produk pelancongan yang ditawarkan, rata-rata pengunjung yang ditemui di lokasi-lokasi pelancongan sekitar Kuala Lumpur berpuas hati dengan harga bayaran masuk yang dikenakan. Saya rasa bersetujulah sebab pelancong asing, even kalau kita pergi negara diorang pun, kita pun sama juga. Ada special rate untuk Malaysian, untuk negara lain kan. Itu sajalah, saya rasa okeylah. Dekat Malaysia memang banyak. Dekat semua negeri lah rasanya ada spot yang terbaik kan untuk bukan dekat KL saja, maksudnya semua negeri pun ada juga. Memang hari minggu ni nak bawa anak jalan-jalan lah. Sesuai juga lah. Beza, nak bezakan dia maknanya boleh comparekan harga. Nak warga tempatan dapat harga yang rendah daripada harga foreigner kan. Dia dapat menarik minat. Dia dapat bila harga tiket tu murah daripada harga untuk orang luar. Jadi mungkin dapat tarik minat untuk pengunjung-pengunjung tempatan. Pelancongan merupakan industri yang sangat menguntungkan kepada negara, terutamanya sektor pelancongan domestik. Oleh itu, pengunjung tempatan harus menggunakan peluang dan tawaran yang ada bagi menghargai sektor pelancongan dalam negara dan seterusnya membantu menaikkan nama Malaysia di mata dunia.
Itu dia, setelah 49 tahun turut mendapat, masih lagi mendapat sambutan di kalangan rakyat ini disebabkan ada keistimewaan tertentu terutamanya untuk pelancong tanah air, pelancong domestik. Datuk, dalam isu-isu kepenggunaan, barangkali pelancongan domestik tu tidaklah sehebat kes-kes lain atau isu-isu lain barangkali. Ya, pasal kita tidak hari-hari melancong. Jadi melancong tu mungkin cuti sekolah sekali. Tapi kadang-kadang disebabkan jarang-jarang tu pengguna ambil leka. Jadi kalau ada masalah, dia pun tak apalah sekali je kan. Dia bukan nak melancong bulan depan, dia tidak nak melancong lagi. Jadi kadang-kadang benda ini ketinggalan daripada isu kepenggunaan harian. Cuma kadang-kadang bila isu ni terlalu besar berkaitan dengan unsur-unsur penipuan tu, kadang-kadang dibangkitlah. Dibangkitkan. Dan kalau kita bukanlah kita nak mencari masalah bila sesuatu tu kecil, bukanlah kita nak membesarkan, tapi apa saja perkara akan timbul masalah. Sebelum besar tu kena handle dulu. Sebelum besar kena handle. Dia punah. Dan antara lain yang bila kita buat tinjauan dan sebagainya, dan mungkin aduan ada juga dimaklumkan kepada pihak PPIM ataupun mana-mana badan, sama ada mahal, kos lebih kepada kos. Jadi nak menggalakkan pelancongan domestik itu susah sebab harga sama yang kena bayar dengan pelancong luar. Atau macam mana tu? Pelancong luar tu dia memang boleh mampu. Kalau tidak dia tak sampai kat sini. Tapi kadang-kadang backpackers pun dia juga. Tapi kita melihat kadang-kadang keupayaan. Keupayaan. Kalau kita nak menggalakkan sesuatu industri itu berkembang, maka mungkin selain daripada insentif untuk industri, insentif untuk pengunjung industri juga perlu dilihat. Mungkin kalau kita bercerita pasal pelancong lokal, mungkin harganya perlu dilihat kembali. Pasal kita dalam kajian kita melihat industri pelancongan ini biasanya dia punya charges atau kos-kos, kalau kita tengok baju t-shirt pun RM20-30. Wah, benda tu tidak seharusnya begitu. Jadi kalau kita nak menggalakkan, there should be a regulating body as well lah dalam industri ini sendiri. Macam mana mungkin apa yang dibuat oleh TDC itu okey, tetapi mungkin kena melihat kembali macam mana isu-isu regulasi kepada dia. Kalau kita nak buat kedai ticketing ke whatever, itu ada body yang regulating. Tetapi kalau kadang-kadang industri yang berkait dengan pelancong, contohnya macam penjualan cenderamata, penjualan barang-barang, itu kadang-kadang agak melampau kan. Jadi kita kadang-kadang kalau kita lihat, kita pergi luar negara, kita beli keychain lah, benda kadang-kadang keychainnya RM1 pun jadi RM10. Jadi rasanya kurang baik dah sikit. Okey, dan kalau diikutkan, kebanyakan destinasi ataupun lokasi tarikan pelancong dilihat lebih menumpukan ataupun prioritize, memberi keutamaan kepada pelancong luar. Jadi adakah disebabkan itu mereka tidak melihat kepentingan ataupun keutamaan pelancongan domestik? Jadi harga tiket ke ataupun merchandise, cenderahati dan sebagainya tak penting untuk mereka, kerana mereka tahu ada pelancong luar yang akan beli. Jadi dia fikir dalam pound dengan US. dalam dollars and pounds, bukan dalam ringgit Malaysia. Jadi, adakah itu sesuatu yang okey ataupun perlu dilihat? Perlu dilihat. Rasanya macam ni. Kita nombor satu, kita kena recognize local tourism ni satu benda yang penting. Satu tu mungkin untuk industri, tapi kita juga melihat bagaimana keluarga pergi bersama, menghabiskan masa yang berkualiti bersama. Jadi ia juga melibatkan masyarakat ya. Jadi kalau kita boleh gunakan masa yang ada itu untuk bersama, untuk mempromosikan perhubungan antara keluarga ini, maka ia merupakan satu yang mempunyai agenda yang lebih jauh. Sekarang ni kerjaan pun bagi dulu tak ada cuti Sabtu. Jadi sekarang ni dah ada. Jadi family boleh merancang untuk pergi, mungkin tidak jauh, tapi kadang tempat dekat pun kita tak pergi. Macam Lee sebut tadi, kadang-kadang kat belakang rumah tu biarlah dulu kan. Itulah dia. Jadi kita perlu melihat perkara ini secara serius, dan mungkin juga seharusnya ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk menggalakkan pelancongan domestik dan dengan tawaran-tawaran harga yang istimewa. Maka ia merupakan satu industri yang kata orang yang saya rasa mempunyai unsur penjanaan ekonomi yang baik. Adakah Datuk melihat dari perspektif pengusaha pelancongan itu sendiri ataupun destinasi lokasi
premis pelancongan itu sendiri? Adakah kalau dibuka ataupun diberikan keutamaan kepada pelancong domestik, keuntungan tu lebih kurang sebab mereka ni kalau kita buka lebih kita tumpu kepada pelancong luar, untung tu lebih sebab berganda. Kalau buka pada orang kita lagi ramai datang, lagi kota tu orang luar tu jadi kurang. Yalah, betul lah. Kita bercerita mengenai tukaran wang asing mempromosi negara, tapi kita juga perlu melihat daripada lokal di sini. Pasal kalau tidak nanti kan, kalau orang tempatan merasakan mereka di anak tiri, so dia pergi ke Indonesia aja, dia pergi ke Thailand aja, jadi kita pun kerugian juga. Jadi kita merasakan perkara ini harus dikaji dan berbagai usaha untuk improvement seharusnya dijalankan. Pasal kita di sini kalau kita lihat ya, kita cukup mempunyai berbagai tarikan. Sebenarnya kalau nak melancong di Malaysia saja pun tak habis. Betul. Tapi kadang-kadang kita pergi juga, ramai juga yang kita sini pergi ke Korea, walaupun kalau nak ikutkan daripada naturalnya tidak ada banyak lebih dia nak offer daripada kita, tetapi mungkin disebabkan promosi yang banyak dan aktiviti yang banyak, ia menjadikan satu industri yang cukup menarik dan menguntungkan. Jadi tapi kita perlu juga lihat orang berniaga ni dia tidak seharusnya melihat yang mahal saja. Pasal dia perlu melihat juga frekuensi. Kalau maknanya local tourism ni dia boleh tiap-tiap minggu pun dia boleh ada. Jadi kita seharusnya memberi keistimewaan melalui galakkan insentif kan. Insentif yang mungkinlah ada bajet yang nak bubuh apa-apa, kita tak tahulah tu, tetapi maknanya a kind of insentif. Ini insentif kepada local yang industri, dan maknanya mungkinlah dia kata okey dia bagi diskaun, tapi dia pun mungkin nak ada tax insentif ke, sesuatu yang boleh menggalakkan. Pasal kalau kita ambil tiap-tiap minggu kan, kalau kita boleh menjana sesuatu daripada aktiviti yang mungkin harganya tidak sehebat yang foreigner, tapi disebabkan frekuensi yang selalu tu untungnya banyak juga. Dia kira volume kan. Tapi Datuk, on the other hand, bila bercakap frekuensi akan memberi kesan kepada kos juga dari segi masa dan juga manpower, sebab bila ramai datang, orang kena kerja banyak berulang-ulang. Macam tapi kalau dia dah ada margin, dia dah tentu ada. Jadi tapi itulah mungkin juga kita mendengar ini rungutan aja, dan rungutan pasal dah bertanya tadi saya cerita. Dia kata masalah kita adalah mendapat pekerja. Dan kadang-kadang kata dia pergi ke Langkawi tu tak ada orang Malaysia. Kata kita pun tak tahu sama ada kita di Malaysia atau di tempat lain. Jadi itu mungkin juga satu benda yang perlu dilihat secara serius, macam mana kita nak menangani masalah itu. Kerana kalau hari ini kita ke mana-mana, kadang-kadang disebabkan orang luar negara ni, kita bercakap pun jadi susah. Kadang kita nak tanya dia pun tak faham. Baru ni saya pergi ke satu supermarket buat perasmian. Kita nak tanya dekat mana? Kita tanya kat gad-gad tu pun tak tahu nak bercakap. Ini pekerja asing. Jadi mungkin dia become counter itulah. Jadi mungkin sesuatu insentif juga harus dibuat berkaitan dengan pekerja asing ini. Mungkin kerana gajinya kurang ataupun minatnya kurang. Tapi sesuatu perlu dilihat. Kalau tidak, kalau kita bercerita daripada perspektif yang lebih besar, di mana duit akan keluar, maknanya tukaran luar. Jadi kita juga kena melihat perkara ini secara serius supaya local talent ini ada. Masalahnya bukan local talent tak ada, kadang-kadang minatnya kurang, jadi kesungguhannya tidak ada. Jadi ini perlu lihat secara serius supaya benda ni cukup. Kan macam disebut tadi, bila dah ramai nanti kan tak cukup orang pun, ini satu problem. Bukan ini memang satu problem. Bukan setakat industri pelancongan, industri macam restorannya pun macam tu. Tak ada orang nak bekerja, memang suka. Jadi sesuatu Kementerian Sumber Manusia harus melihat juga bagaimana nak menggembelengkan sumber manusia yang di dalam negara juga. Pasal kita ramai juga yang tidak bekerja. Jadi that perspektif. Jadi mungkin kena bayar insentif kepada pekerja-pekerja yang ada di sini. Maknanya tinggi daripada pekerja-pekerja yang di luar negara kan. Maknanya is internally generated lah, mungkin dapat
kalau ambil pekerja lokal dapat tax incentive, dapat rebate ke whatever lah. Ada insentif tertentu lah. Dan mungkin kepada pekerjanya sendiri. Ya, betul. Pasal kalau tidak dia tak dapat duit tu, dia pergi klien. Betul. Jangan sampai satu hari terlalu eksklusifkan kepada pelancong asing sampai pekerja asing. Semua habis asing. Di situ. Yalah kalau hari Minggu kita tengok dekat KLCC semua dah asing. Jadi kita ni ialah kita kena melihat perspektif yang besar, tetapi apa pun sesuatu yang serius perlu dikaji dalam kita menangani isu pekerja ini. Ini benda yang amat serius lah. Okey, Datuk, berbalik kita ke pengguna pula. Adakah wajar disyorkan satu package dengan harga yang cukup domestik, dan kalau misalnya kata nak rasa international package, di sini banyak rakyat Malaysia ni ada pilihan lah. Tapi rasa itu diskriminasi lah sikit. Bukan maksud kita macam ni. Untuk package yang sama, kalau tidak maknanya kita trade description yang berlainan tu, maknanya kita bercerita yang ni package A, package B. Jadi untuk lokal ni memang dah kurang, bagi pun kurang, harga kurang, tak jadilah macam tu. Maknanya package tu seakan-akan sama, tetapi dengan harga yang seakan-akan sama lah. Maknanya kalau tidak, keistimewaan kita sebagai rakyat Malaysia tak apa-apa nak ada lah. Jadi kita harus melihat itu jugalah kepada usaha kita menggalakkan pelancongan yang saya rasa kita tidak dapat gerakkan itu lagi di Malaysia. Untuk lokal domestik cukup kurang rasanya lah. Kalau diikutkan secara umumnya, diturunkan harga, tak kira daripada tiket ke apa saja pembayaran, kepada berapa peratus daripada harga secara mungkin umum? Ada diskaun 20% ke 20%. Ataupun 15% ke. Pasal kalau ataupun numbers. Kalau 3 orang free 1. 4 orang free something like that. Macam Groupon punya. Because benda ni tapi dia kena ada usaha. Maknanya pergi ke kementerian, okey ini buat pelancongan ke Sabah, ke Sarawak, ke itu. Jadi usaha yang bersungguh-sungguh. Yang kita sendiri pun memang tidak faham kadang-kadang. Dan juga selain daripada melancong, membuat package, kita ada juga knowledge yang kita nak impart. Contohnya pergi hutan belum. Yang sudah yang tak silap saya belum kata orang belum dimaksimiskan dia punya exposure tu. Hutan yang kiranya paling tua di dunia. Jadi orang luar datang, kita kat sini kita pun tak tahu. Jadi rugilah. Jadi package tu disamakan dengan knowledge yang nak nak dikongsi. Contohnya dalam hutan belum tu sendiri ada burung enggang yang 16 jenis dalam dunia ada. Jadi ada benda-benda yang kita perlu belajar. Bukan setakat melancong. Kadang-kadang kita ada juga habit yang tidak memaksimalkan apa yang kita ada. Contohnya kadang-kadang melancong, betul-betul melancong kita tengok kan. Berlibur semata-mata. Ia harus kepada knowledge. Pasal akhirnya kita perlu ada knowledge. Anak-anak kita nak cerita contohnya apa ada. Kalau tidak berpackage itu mungkin susah. Jadi kalau kita package, kita boleh ajar apa yang kita nak kongsi mengenai negara kita, mengenai sepiluk, mengenai apa benda keistimewaan. Kalau setakat tengok saja, saya rasa rugilah. Betul. Apatah lagi sangat memalukan sekiranya maklumat atau pengetahuan tentang suatu penemuan ataupun sesuatu yang mengagumkan tentang produk dalam negara itu kita ketahui daripada blog orang luar. Tak betul. Memang kadang-kadang itulah dianya. Maknanya inilah the marketing aspect. Kadang-kadang batu tu pun boleh jadi mahal kan kalau dah di bedik dan dibuat. Jadi ini rasanya package tertentu boleh diutarakan dan package yang mudah lah. Pasal kita mesti lihat juga, bukan kita boleh buat package semua yang katakan 500, 300. Kadang-kadang yang one day punya ni macam dia ada city visit kan. Jadi macam tu. Mungkin kita sendiri pun kadang-kadang tidak terpanggil untuk melawat pasal kita assume kan. Tapi bila kita tidak melawat, kita assume, kita tidak memperolehi atau tidak berkongsi knowledge yang amat penting. Pasal knowledge is power. Knowledge ni yang membuat kita lebih bijak nak bercakap ke nak bercerita ke. Kita nak cerita apa benda. Kita tengok ikan. Contohnya kita tengok ikan dalam
dalam akuarium. Tengok je cantik. Tapi kita tak tahu ikan tu the only species yang nak pupus yang segala. Ini kena create, kena apa ni kata orang, kena ada background story. Jangan saya seronok tengok nampak cantik ambil gambar. Cantik je letak dalam Facebook saya gambar dengan ikan tu je. Kan baik cerita ikan di spesies apa. Exactly. Maknanya knowledge, it must be knowledge based lah apa yang kita nak buat. Okey Datuk, satu lagi dari sudut consumer tu, pengguna itu sendiri, pengetahuan tentang kadar bayaran, adakah pada pandangan Datuk mereka ni, kita ni tahu betul-betul sebab kadang-kadang ada package tertentu yang menawarkan harga, kemudian ada plus-plus dan sebagainya. Jadi dia plus dia yang tak tahan kadang-kadang. Mungkin Datuk dapat perjelaskan sikit tentang ni ada 2 plus, 3 plus dan sebagainya ya. Iyalah dia rasanya lah pada pengguna ini dia apa-apa kita nak seharusnya diberitahu upfront. Maknanya jangan radio ni 800 net semua. Tapi tak masuk pasang, tak masuk angkat, tak masuk. Jadi banyak dia punya apa ni kata orang hidden ataupun trying to hide dia punya cost yang later bila dah ambil terpaksa bayar. Jadi kadang kita mungkin tidak budgetkan apa ni kos-kos tambahan. Jadi ini juga harus dicerita dengan jelas kan. Supaya kita pergi tu kita bawa duit tercukup. Pasal kadang-kadang bawa duit jadi tak cukup. Bawa bunga-bunga kadang-kadang. Bawa bunga-bunga kan. Jadi benda ni daripada nak apa ni kata orang melapangkan fikiran menjadi bebanan tambahan bila kita balik. Jadi semuanya harus dibentang di dalam paper. Okey, contohnya lawatan, apa lawatan. Jadi cerita nak pergi ke mana, apa benda-benda yang kita perlu. Jadi semua dalam brosur yang mudah, yang orang pun I want to go. I nak tahu pasal apa, cerita pasal Mat Kilau ni contohnya. Adalah cerita-cerita dia berapa hari, berapa jam. Jadi kita cuba mengoptimiskan produk yang kita ada itu dalam perspektif yang menarik. Datuk, kalau disebutkan terms and conditions apply, itu adakah itu cukup? Maksudnya tak, dia rasanya kena terang. Pasal term and condition apply itu dia orang sign je, dia orang tak baca. Jadi dia harusnya di-highlightkan apa dia. Apa dia, okey, contohnya makan ditanggung. Jadi ada dia punya makan yang macam mana. Kadang-kadang dia berkait juga, kata orang Islam dia tak makanan-makanan ni sensitif. Kalau pada orang Hindu mungkin ada benda-benda yang dia tidak boleh makan, dan benda vegetarian. Jadi kita harus anticipate. Dan kita kalau kita buat begitu, kita juga membuka apa ni minat orang luar untuk datang. Maknanya kita kena bersungguh. Pasal kita lihat juga kebanyakan inilah industri ni, kalau dulu ya kita tengok dekat hotel, betul-betul hotel tu dia cara dia mendidik kan. Morning lah dengan gaya, dengan apa benda. Jadi orang pun suka. Tapi sekarang ni nampaknya macam terakis sikit. Dah kurang dah dia punya greetings, dia punya itu okey lah, tapi tidak bersungguh-sungguh. Maknanya kalau kita tengok di setengah-setengah tempat pelancongan di luar negara, dia orang bersungguh-sungguh. Betul. Kesungguhan yang terselah. Pasal sungguh ni walaupun dalam hati, tapi dia muka pun macam kita dalam telefon kan. Kalau kita masam, kita terima kasih pun bunyi yang lain. Jadi maknanya harus dengan hati. Bila dengan hati orang dengar, orang merasai dan benda ini, bila benda ini membawa kebaikan, ia kekal di dalam hati dan orang datang lagi, mengundang orang untuk, dan orang akan merasa seronok dan orang bawa lagi. Pasal dia setengah-setengah benda money cannot buy. Maknanya tak boleh nak beli dengan duit, budaya kita, cara kita melayan orang, keikhlasan kita tak boleh nak beli. Jadi itu yang harus kita sebenarnya yang pengalaman kita kadang-kadang duit tu satu hal. Kalau murah, kalau muka macam muka nak sembelih orang je, orang pun tak nak datang. Tapi kalau mahal pun kadang-kadang orang terbeli, tak ada masalah, orang bagi tips lagi, betul tak? Walaupun sebenarnya dia katakan dah charge ni dah mahal, tak apa, bagi tip pasal kita seronok. Jadi itu yang kita customer atau relation tu kita kena hargai, dan kita apa ni kata orang aplikasikan supaya benda ni membawa keseronokan kepada kita, yang memberi yang terbaik. Maknanya kalau kita bekerja, kita beri yang terbaik, dan mereka juga mendapat yang terbaik. Jadi adalah dia punya apa ni positive impact. Kalau tidak kita balik melancong nak marah kat orang pun ada. Nak marah kat orang ya. Sakit hati kan. Apatah lagi kalau nampak dengan Mak Saleh je senyum kan, kita tak pandang langsung kan. Dia lain. Itulah dia. Datuk, banyak betul hari ini kita bincang pelbagai aspek. Jadi kesedaran haruslah timbul bukan hanya dari kalangan
pengusaha pelancongan tu, kita sebagai pengguna juga perlu dia both ends. Ya, both ends. Perlu mainkan peranan, perlu banyak tahu, perlu banyak tanya dan jangan mengandaikan semata-mata yang ini adalah satu kelebihan ni, kita didiskriminasi dan sebagainya. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Minggu depan kita cari cerita lain ya. InsyaAllah. Yang berkaitan juga insya-Allah. Okay. Terima kasih Datuk Nazif Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, sudi bersama kami di MHI. Kita nak kembali ke topik yang masih lagi dalam topik pelancongan ni. Satu tempat di Sik Kedah ada ladang anggur. Apakah yang menarik dan keistimewaannya? Fika ada ceritanya, mari kita saksikan.